Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana untuk tahun ini saya diberi peluang untuk menjadi calon anugerah Nilam peringkat daerah kota tinggi sesi 2022-2023. Saya Zahan Naris bin Reza merupakan murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Syed Nasir. Saya adalah anak bongsu dari 2 orang adik-beradik. Untuk makluman, saya merupakan pengawal sekolah semenjak tahun 2020. Saya mula dilantik sebagai student leaderboard pada tahun 2021. Saya juga merupakan naib pengerusi kelab bola baling dan ahli persatuan bulat Sabit Merah. Saya pernah menjadi komander semasa pertandingan kawal kaki Persatuan Bola Sabit Merah peringkat daerah Kota Tinggi. Juga pernah menerima anugerah gangsa dalam penyertaan acara Ida Cili peringkat daerah Kota Tinggi. Saya mempunyai minat yang lebih cenderung kepada bidang masakan. Namun begitu, membaca adalah salah satu cabang hobi yang saya lakukan pada waktu terluang. Pergi ke kedai membeli halia dibeli bersama serai. Rajin membaca amalan mulia agar menjadi orang yang pandai. Menurut Kamus Dewan ATC keempat, membaca amalan mulia bermaksud tindakan meneliti dan memahami sesuatu bahan bacaan yang akan mendatangkan faedah kepada individu, bangsa dan negara serta boleh dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan. Antara itu, untuk bicara buku kali ini, saya memilih buku Kisah Hidup Seniman Agung P. Ramlee kerana saya ingin mengenali personaliti yang saya kagumi ini dengan lebih dekat lagi. Sebelum ini, saya hanya menonton karya-karya beliau tanpa mengetahui liku-liku kehidupan yang dilaluinya oleh beliau sepanjang hayatnya. Buku ini diterbitkan buat pertama kalinya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016. Penulisnya, sastrawan negara Abdullah Hussein, sememangnya rapat dengan seniman agung ini. Buku ini telah diolah dengan persembahan dan penceritaan yang mampu menarik minat pembaca untuk terus mengikuti perjalanan kehidupan yang dilalui oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Allahyarham Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee dilahirkan pada pagi 21 Mac 1928 dan diberi nama Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Nama Ramlee digunakan kerana keluarga merasa nama asal beliau tidak serasi dengan tubuh badannya. P. Ramlee menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan Francis Lai English School. Seterusnya, menyambung pelajaran di Penang Free School sehingga meletus Perang Dunia Kedua. Beliau mula meminati bidang muzik seawal usia 11 tahun. Bermula dengan bermain ukulele, P. Ramlee beralih kepada gitar dan biola. Filem pertama lakonan P. Ramlee adalah Cinta pada tahun 1948. Kejayaannya terus berkembang dan telah berjaya berlakon di dalam 27 buah filem di antara tahun 1948 hingga 1955. Seniman Agung P. Ramlee telah menghembuskan nafas yang terakhir pada pagi Selasa 29 Mei 1973 ketika berusia 44 tahun dan pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee digelar Seniman Agung kerana kehebatan beliau dalam bidang nyanyian, lakonan, berlawak, bermain alat muzik, mengarah filem dan menghasilkan lagu masih belum dapat ditandingi oleh sesiapa hingga kini. Seterusnya, saya ingin membicarakan tentang topik yang bertajuk Kesan Pencemaran Alam Sekitar. Pencemaran alam sekitar telah memberi kesan yang buruk terhadap kehidupan di dunia pada masa kini. Di antara kesan utama yang menimpa akibat daripada pencemaran alam sekitar ialah terhadap udara, suhu persekitaran dan lain-lain. Pencemaran pada hari ini semakin berterusan dari semasa ke semasa. Sememangnya, pencemaran alam sekitar memberi kesan buruk. Pencemaran udara memberi kesan yang sangat buruk terhadap tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan mengalami kerosakan dengan 3 cara, iaitu nekrosis, yang ini guguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna dan perubahan pertumbuhan. Padi, kapas, gandum dan apel adalah antara tumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan cemar sulfur dioksida. Selain itu, tomato, kacang, bayam dan kentang juga mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian daripada penduduk bumi juga terganggu. Seterusnya, bahan cemar juga menyebabkan haiwan-haiwan terancam dan terbunuh.
Haiwan-haiwan akan kehilangan habitat kerana bahan tercemar telah memusnahkan tempat tinggal mereka. Maka haiwan-haiwan terbunuh dan spesies-spesies yang istimewa juga akan menghadapi kepupusan. Bahan-bahan tercemar seperti sulfur dioksida yang terlepas ke udara oleh kenderaan akan menyebabkan penghadaman makanan haiwan terjejas. Hal ini menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan nyawa kerana bahan-bahan toksik di udara ini telah diserap ke tubuh badan haiwan tersebut. Sebagai contohnya gajah, haiwan, kuda, singa dan sebagainya. Pencemaran udara juga menyebabkan penyusutan lapisan ozon bumi yang melindungi kehidupan di bumi ini daripada sinaran terus matahari. Pembebasan gas klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat-alat penyembuh, alat penyambung udara dan peti sejuk menipiskan lapisan ozon ini. Ini menyebabkan lebih banyak sinaran matahari yang sampai ke bumi. Penedasan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang amat berbahaya kepada manusia dan juga hidupan lain. Selain itu, kesan yang paling ketara dan sedang hangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan warna hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca kepada pemanasan global ini yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida yang terkumpul di udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat. Sekitarnya juga menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga adalah faktor utama kejadian pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Pencemaran bunyi terhadap dunia pada masa kini termasuklah mengganggu persekitaran dengan keadaan bunyi yang bising hingga tahap yang melampau. Pencemaran bunyi akan menyebabkan keadaan persekitaran sangat bising dan menjadikan kehidupan manusia serta kehidupan lain terganggu. Haiwan juga berasa takut dan ingin berhijrah ke habitat yang baru yang lebih senyap dan nyaman. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dunia. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar memang memberi kesan buruk kepada seluruh alam sekitar di bumi ini. Saya berharap agar pihak berwajib dapat memantau supaya pencemaran ini dapat dikurangkan agar kehidupan di bumi ini lebih selesa. Sekian, terima kasih.